Dan lazimnya setelah kita buat sebarang kebaikan, ada baiknya untuk kita berdoa pada Allah. Kerana kita buat baik, lalu kita minta lah pada Allah, berdoa padanya. Itulah amalan tawassul. Tawassul menggunakan amal baik yang kita buat. Lepas buat baik, kita berdoa, ya Allah, jika adalah amal baik itu ini, barang kebajikan, engkau terima, maka aku pohon doa sekian-sekian. So setelah kita baca 3 surah tu, kita nak melanjutkan perhatian kita kepada surah Jumu'ah. Kita nak mula daripada ayat 5. Surah Jumu'ah ayat 5. Dan surah Jumu'ah ini tuan-puan, anchor dia punya anchor adalah pada ayat yang kedua. Kita akan ulangi pernyataan bermula daripada yatslu alaihim ayatihi wa yu'allimu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. So keseluruhan surah Jumu'ah, anchor dia di sini. Apa dia? Nabi memperkenalkan kita kepada ayat-ayatnya. Dan kerana Nabi yang memperkenalkan, bukan sekadar Nabi ajar, Nabi baca Quran, tapi Nabi tunjuk juga dengan akhlak yang baik, maka ramailah manusia yang mula tertarik. So pada part yatslu alaihim ayatihi, sampai sini, kita kena berusaha belajar Quran dan menyampaikan Quran dengan level bahasa yang mudah difahami supaya semakin ramai orang tertarik. Semakin ramai orang tertarik. Bila orang mula tertarik dengan Al-Quran, maka orang akan mula mencari guru-guru. Bila orang mula tertarik dengan Quran, orang mula mencari guru. Kerana bila dia baca Quran, dia rasa sangat terkait kehidupan dia dengan apa yang disampaikan oleh Quran. Lalu dia mencari guru, Ustaz, kalau saya macam ni macam mana Ustaz? Ustaz, saya ada masalah ni macam mana Ustaz? Ustaz, keluarga saya macam ni Ustaz. Ustaz, suami saya macam ni. Ustaz, isteri saya macam ni. Kan ramai tak begitu? Bila dia mula belajar, bila dia mula tertarik, dia mula mencari. Maka pada saat manusia mencari, maka tampillah kepada mereka untuk membersihkan, menyucikan. Kadang manusia datang, bila dah tertarik, dia akan datang, dia akan jumpa. Ustaz, boleh tolong saya? Ustaz. Dalam konteks Nabi, orang datang jumpa Nabi, ya Rasulullah. Maka tugas seterusnya ialah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ni apa? Mensucikan, memurnikan, menghilangkan beban di bahu dia. Dia cuba untuk cari jalan keluar, menerusi Quran. Menerusi Quran, wa yuzakkihim. Kita cuba consult dia. Kalau tadi kita datangkan Quran dalam bentuk yang menarik, lalu dia tertarik. Sekarang bila dia dah tertarik, dia akan cari kita. So tugas kita seterusnya ialah wa yuzakkihim. Kita bersihkan mereka. Hilangkan beban mereka. Cuba
tawarkan penyelesaian, wayuzakkihim. So bila sudah ada interconnected, bila sudah ada connection dengan Quran, bila mereka sudah ada hubungan dengan Quran, maka mereka mula belajar. Wa yu'allimuhumul kitab. So, dalam pada dia nak menyucikan diri, nak membetulkan cara berfikir, nak membetulkan apa yang berlaku dalam hidup dia, maka sedikit sebanyak dia perlu diajar tentang peraturan. Kadang ada orang mengadu, Ustaz, suami saya main nombor, Ustaz, nak buat macam mana? Maka kita pun berilah jalan keluar. Cadangkan pada dia. Antara cadangan-cadangan tu, kenalah stick kepada Alkitab. Alkitab selain daripada bermaksud buku, Alkitab juga bermaksud undang-undang, peraturan. Lalu bila dah tertarik, dia nak menyucikan diri, dia melalui proses pembelajaran. Perhatikan tuan-puan, yatslu, yuzakki dan yu'allimuhum. Yatslu, yuzakki dan yu'allimuhum. Ketiga-tiga menggunakan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' maksudnya dia berlaku terus menerus. Terus menerus. Berterusan. Dia berlaku berterusan. Proses inilah yang Nabi buat, kemudian diteruskan oleh para sahabat, dan sepatutnya kita meneruskan proses ni berulang kali. Mudahkan Quran, betulkan cara manusia berfikir, dan ajar manusia tentang undang-undang dan hikmah. Hikmah ni senang disebut sukar nak faham. Hikmah ni selalu kita kata bijaksana. Tapi hikmah ni dia banyak maksud. Antara maksud hikmah ialah apa yang tersirat. Apa yang tersirat. Contohnya, bila belajar tentang undang-undang, undang-undang syarak, ada antara undang-undang itu ada antara tuntutan undang-undang itu kita perlu laksanakan. Contohnya solat. Kan, undang-undang wajib solat 5 waktu sehari semalam. Dan ada banyak tempat Allah sebut tentang aqimis solah, dirikan solat. Tapi dalam banyak-banyak ayat tentang solat ni, ada satu ayat dalam surah Al-Ankabut. Allah sebut begini, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adakah itu undang-undang? Tak. Itu bukan kitab. Itu bukan peraturan. Itu bukan peraturan. Itu adalah hikmah. Allah beritahu kesan solat yang betul. Dia boleh cegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kesan solat yang betul. Jadi bila Allah dah beri hikmah solat ni boleh cegah dari perbuatan keji dan mungkar, senang tak kerja kita untuk
beri nilai dan standard solat kita. Senang tak tugas kita? Ya senang. Asal boleh cegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maksudnya betul lah solat tu. Tapi kalau kita masih lagi buat perbuatan keji dan mungkar, maksudnya solat kita masih ada ruang untuk diperbaiki. Nampak tak? Contoh lain, kalau kita nak pokok cili, kita perlu tanam benih cili. Sebab kalau kita nak pokok cili dan kita tanam benih betik, tak mungkin tumbuh pokok cili. So, kesan solat, hikmah solat itu sebenarnya sangat membantu kita والحكمة untuk membuat penilaian adakah solat kita itu sudah capai standard yang Allah mahu ataupun masih boleh diperbaiki. Kerana solat memberikan kesan. So, dengan kita tahu hikmah, benda tu banyak membantu kita untuk pergi lebih jauh dalam beragama. Gitu. So, sebab tu setelah Allah beritahu tentang anchor dia tadi, Allah nyatakan dengan jelas, Zalika fadlullah. Apa yang Allah beritahu di atas, itu adalah kurnia dari Allah. Itu adalah bonus besar dari Allah. Itu adalah hadiah besar dari Allah. Fadlun, pemberian. Fadlun ni maksudnya pemberian. Dan pemberian dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang lain. Contohnya ajrun, bayar upah. Ajrun, bayar upah. Kita buat sesuatu, Allah bayar upah. Kemudian jaza. Jaza, pemberian yang setimpal. Kita buat satu, dibalas satu. Kita buat satu, dibalas satu. Kadang jazak dalam bentuk begini. Kita buat satu, dibalas 10. Setimpal dan lebih. Okay. So tadi ajrun kemudian jazak. Fadlun ni bonus. Kadang kita buat sikit. Apa yang Allah beri lebih berlipat kali ganda berbanding apa yang kita buat. Apa yang kita buat sangat tidak setimpal dengan apa yang Allah beri. Fadlun. Itu fadlun. So, anchor yang di atas tadi Allah kata, ini adalah fadlun. Pemberian Allah yang tidak bertepi, yu'tihi may yasha', diberi kepada siapa yang Allah mahu. Dan Allah kata, wallahu zul fadlil azim. Dia memiliki, dia pemilik kepada pemberian yang sangat magnificent. Allah ada limpah kurnia yang sangat besar. So di atas, kita buat sikit, Allah beri banyak. Pada level itu. Bukankah kita suka benda macam tu? Buat sikit dapat banyak kan? Satu zikir-zikir tu kita cari mana zikir-zikir yang paling afdal. Buat sikit dapat banyak. Itu yang kita pulun. Zikir-zikir yang memberatkan timbangan. Sekali sebut lebih berat daripada
langit dan bumi. Itu yang kita cari. Sekarang Allah beritahu, kau buat 3 benda tadi tu, yatslu, yuzakkihim, wa yu'allimuhum, buat pada manusia, maka itu adalah pemberian bonus yang unimaginable dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru kita nak masuk ayat yang ke-5. Panjang mukadimah Ustaz. Yelah, dah lama tak jumpa, takut lupa. Kan belajar pada usia-usia begini, waktu-waktu malam, kadang kita belajar subuh-subuh Syafi'i, kadang lupa, kadang dengan perut lapar, ni entah malam ni dah makan ke belum, harap-harapnya belum, lepas ni makan. So ayat 5, masalul ladina hummilut Taurat. Sekarang Allah beri pula perumpamaan. Perumpamaannya itu Allah nak beritahu pada kita bahawa dulu ada orang yang pernah memikul Taurat. Diberi Taurat lalu dia pikul. Dan Allah gambarkan dia hanya memikul Taurat tu seperti kedai yang bawa kitab-kitab besar, kitab-kitab tebal. Yahmilu asfara, memikul kitab-kitab besar. Ada orang dulu pernah dapat Taurat, dia jadikan Taurat itu, dia ambil Taurat itu untuk dipikul. Contohnya kalau dia ada buku, dia menganggap buku ni hanya untuk dipikul dia, dijunjung, dipikul. Sepatutnya buku tu, kitab yang dia dapat tu, dia buat apa? Sepatutnya dia buat 3 benda ke atas ni. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kitab yang dia dapat tu dia perlu buat ini. Tetapi dia tak buat. Apa dia buat? Dia pikul je. Dan Allah gambarkan dia pikul tu seperti kedai memikul kitab. Kedai memikul kitab. So sampai ke ayat ini, tuan-puan, dia ada 2 dimensi cara pandang. Kita, umat Nabi SAW, bila kita baca sekali lalu, orang dahulu dapat kitab Taurat, dia pikul macam kedai pikul kitab. Apa tanggapan kita? Loh, orang ni diumpamakan seperti kedai, teruknya, kan? Kita akan kata, teruknya, macam kedai, kan? Tanggapan kita, mereka ni teruk macam kedai. Tapi, bila kita tengok, bila kita cuba belajar dan memahami budaya masyarakat Yahudi, mereka sebenarnya berbangga menjadi seperti kedai. Bagi orang Yahudi, mereka bangga jadi seperti kedai. Kenapa? Sebab dia kata, kami bangsa terpilih. Allah pilih kami untuk pikul beban ni. Allah pilih kami untuk pikul beban ni berbanding bangsa lain. Kami sangat bangga. Dan pikul macam kedai ni ada terdapat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dia ada kitab-kitab tafsir yang besar selain daripada Talmud
yang menjadi rujukan kepada Yahudi. Diorang bangga. So bila dia baca ayat Quran ni, mereka menanggap bahawa Quran sedang memuji mereka. Nampak tak? Kalau kita menggunakan kacamata yang betul, kita akan nampak pelbagai dimensi, bentuk, cara faham Quran. Kita baca ayat ni, kita rasa, oh diorang ni kena kutuk macam keldai. Tapi mereka melihat, Quran sedang memuji kita. Kita memang macam keldai. So, kami bertanggungjawab untuk memikul beban ini. Beban kitab ni. Bangsa lain tak diberi, kami yang diberi. Sebab tu kami istimewa. Kan? So, dimensi kedua. Berbalik kepada kita yang kata, teruk betul lah orang-orang yang dapat Taurat ni. Dia pikul je kitab, tak baca, tak buat apa, tak buat itu, tak buat ini. Macam keldai. So, kalau kita duk kutuk orang Yahudi buat macam tu, apa beza kalau kita tak buat benda yang di atas? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa beza kita dengan mereka? Maka ayat ini sebenarnya nak menyamakan orang-orang yang tidak benar-benar menanggung kitab itu. Menanggung bukan sekadar memikul, tapi bertanggungjawab atas kitab itu sebenarnya sama je macam kedai memikul kitab. Kalau kita tak buat, kita sama je. Dengan Yahudi yang tak mahu belajar Taurat tapi dia nak pikul kitab. Dan Quran kita kat rumah tu berabuk tuan-puan. Quran kat rumah kita sudah berabuk sebab tidak dibelik dan dibaca. Kan? Tak lazimnya kita ibaratkan keldai ni macam keldai ni binatang yang tak ada emosi. Keldai juga dianggap sebagai bodoh, kan? Bodoh macam kedai. Piramli kata bodoh macam bakal. Kan? Keldai ni haiwan yang tak tahu menolak. Yang tak tahu menolak. Katalah kita ada unta dan keldai. Unta tu tertulis dekat kaki dia berat yang dia boleh tanggung 100 kilo. Berat yang dia boleh tanggung 100 kilo. Manakala dekat kaki keldai tu ada tulis berat dengan muatan yang dia boleh tanggung 70 kilo. Ataupun kita ambil lah separuh, 50 kilo. Unta 100 kilo, keldai 50 kilo. So kita pun mula memunggah barang. Kita penuhkan unta. So kita angkat satu, letak. Bila pada limit 100 kilo, unta kita masih boleh berdiri tapi dia tak boleh jalan jauh. Sebab ngam-ngam 100 kilo, berat kot 100 kilo. Dan kalau kita letakkan lagi tambahan 20 kilo, unta tu terus duduk.
nak bagi tahu beban yang dia angkat sangat berat, lebih daripada muatan. Itu unta. Kadang dia duduk, kadang dia buat bising. Nak bagi tahu berat. Kadang dia buat bising. Tapi keldai, walaupun diletakkan beban lebih dari apa yang dia boleh tanggung. 50 kilo, kita letak 70 kilo. 80 kilo. 90 kilo. Dia tetap berdiri. Tak duduk, tak merengek, tak tak itu, tak ini. Dia pikul aja. Larat tak larat, dia pikul je. Tu keldai. Pandir pun ia juga, kalau nak istilahkan keldai ni. Pandir, bendul, ikut je. Tak ada emosi. Kalau banding keldai dengan kambing, kita tambat keldai dan kambing, tiba-tiba hujan, kambing akan meronta-ronta nak masuk dalam. Keldai tak, dia lepak je kat situ. Tak ada emosi. Dia tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Walaupun dekat sekitar dia sudah berubah. Kan. Tu. Tentang keldai. Tentang keldai. So, bayangkan tuan-tuan, kalaulah ayat ini sampai kepada Asfarah hanya difahami sebagai kutukan. Hanya difahami sebagai kutukan kepada pemikul Taurat, dah tentu Allah hanya berhenti di sini. Tetapi Allah tahu bahawa orang Yahudi tidak menanggap ini sebagai kutukan. Malah mereka menanggap sebagai ujian. Mereka bangga jadi seperti keldai. Sebab tu Allah teruskan dengan warning. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Buruk sungguh, bi'sa, sangat buruk perbandingan ini dengan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Buruk sungguh perbandingan ini. Allah nak bagi tahu perbandingan ini adalah perbandingan buruk. Bukannya memuji. Ini perbandingan buruk. Orang Yahudi tak faham. Dia ingat ini puji dia. Maka Quran perlu menjelaskan ini adalah perbandingan yang buruk. Kenapa? Kadzabu bi ayatillah. Mereka tidak bertindak seperti mana yang Allah mahu terhadap ayat-ayatnya. Apa sepatutnya tindakan yang perlu untuk ayat-ayat Allah? Nun, ayat 2 tadi. Sebab tu saya kata ayat ini anchor, yatslu alaihim ayatihi. Ayatnya perlu dibaca, diperkenalkan, difahami dengan bahasa yang mudah. Ayat Quran ini perlu diterjemahkan, dibuat audio mengikut seluruh dialek dalam Malaysia. Kalau perlu ada penterjemah bahasa Kelantan, kena buat bahasa Kelantan. Bahasa Negeri Sembilan, kena buat bahasa negeri. Supaya orang-orang tempatan boleh faham, boleh nak belajar tentang Quran. Yatslu alaihim ayati. Walaupun kalau ada kemahiran, baca terjemahan Quran mengikut dialek negeri masing-masing, silakan. Rakam, sebarkan. So itu akan memberi kesan kepada pemahaman masyarakat setempat. Kalau kita tidak buat sesuatu, kita khawatir. Kita khawatir.
kita sama dengan orang-orang yang deny, tak nak buat apa-apa terhadap ayat Allah, tak nak memperkenalkan orang lain terhadap ayat Allah. Bila kita tak perkenalkan, orang rasa Quran ni tak menarik, lalu dia tak nak belajar Quran. Kesan dia apa? Bila kita abaikan Quran, kita kadzabu, kita deny tentang Quran, Allah kata wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah takkan beri petunjuk, beri hidayah. Allah takkan beri pedoman pada kaum-kaum yang zalim. Rupanya bila kita tidak buat sesuatu berkaitan dengan Quran, kita zalim. Apa maksud zalim? Kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatutnya kasut pakai di kaki, kita letak di kepala, itu zalim. Sepatutnya Quran disampaikan untuk menyucikan manusia dan untuk diajar tentang yang tersurat dan tersirat. Kita tak buat, kita zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. So, tuan-tuan dan puan-puan, sudah jam 9. Ada yang belum makan, ada belum sarapan. Kadang ada yang belum mandi. Apa kata kita beransur dulu. Lain kali kita jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Upah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Dan tolong tutuplah majlis kita Ustaz dengan tasbih kafarah dan silakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Buat je lah dulu, itu kerja aku. Baik, kau sibuk. Mana buat? Apa tu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum. Ustaz. Apa tu?